Abstrak. Kajian ini bertujuan mengkaji penglibatan golongan belia dalam ekonomi GIG di Malaysia. Ekonomi GIG merupakan satu alternatif perantara penyedia perkhidmatan digital untuk menjadi pemacu perkembangan ekonomi. Malaysia tidak ketinggalan dalam menceburi bidang ekonomi GIG ini segera dengan revolusi industri 4.0. Selain itu, kajian ini dijalankan menggunakan kaedah analisis tek yang sama dengan penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteks. Tek ini dianalisis pula berkaitan dengan ekonomi GIG dan pelibatan golongan belia dalam ekonomi GIG. Ia juga menggunakan dua teori yang berbeza iaitu teori modernisasi dan partipatif. Walau bagaimanapun, kedua-dua teori ini mempunyai persamaan dan perbezaan. Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara teori modernisasi dan partipatif yang digunakan oleh pengkaji untuk mengkaji penglibatan golongan belia di Malaysia dalam ekonomi GIG semasa pandemik COVID-19. Pengenalan. Ekonomi GIG adalah suatu sistem pasaran bebas di mana pekerjaan sementara atau sambilan menjadi norma dan tidak terikat dengan komitmen jangka masa panjang dengan majikan. Tenaga kerja dalam ekonomi GIG lebih dikenali sebagai pekerja bebas, freelancer, kontraktor persendirian, pekerja berasaskan projek sementara atau separuh masa. Istilah ekonomi GIG pada mulanya popular sejak dunia pada kegawatan ekonomi pada tahun 2008. Istilah ekonomi GIG juga mula digunakan secara meluas apabila Tina Brown, seorang wartawan dan editor The Daily Beast, memperkenalkan istilah unik ini pada tahun 2009. Ekonomi GIG ini diperkenalkan dalam penulisannya mengenai ekonomi GIG dan bagaimana trend semasa ini melibatkan tugasan berteraskan kemahiran dan keperluan perusahaan yang bakal dipilih masyarakat. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melibatkan diri untuk menceburi ekonomi GIG. Di Malaysia, ekonomi GIG juga merupakan kerjaya sebagai usahawan sosial di mana mendapat sambutan positif lebih-lebih lagi dalam kalangan belia. Walau bagaimanapun, ekonomi GIG di Malaysia masih berada di peringkat awal. Penglibatan golongan belia dalam ekonomi GIG adalah memberangsangkan, iaitu 64% belia yang berumur di bawah 40 tahun. Namun begitu, perastusan penglibatan belia paling tinggi adalah berumur antara 21 hingga 30 tahun, iaitu sebanyak 37%. Seterusnya, saya akan membentangkan untuk bahagian kajian lepas. Pandemik COVID-19 menyebabkan seluruh dunia mengalami masalah ekonomi, sosial, kesihatan dan pembangunan disebabkan oleh pelaksanaan lockdown untuk mengekang penyebaran penyakit berjangkit. Penutupan sektor-sektor penting ini menyebabkan ramai majikan terpaksa memberhentikan pekerjaan mereka atau mengurangkan gaji. Menurut Abdul Rashid Aziz, 2020, penutupan sektor ekonomi, perkhidmatan awam, organisasi swasta atau kerajaan menyebabkan kebanyakan syarikat tidak mampu untuk membayar gaji pekerja mereka sehingga Perintah Kawalan Pergerakan tamat. Peningkatan pembuangan pekerja disebabkan pandemik ini juga menyebabkan peningkatan kadar pengangguran iaitu sebanyak 3.9% pada suku tahun pertama berbanding 3.3% pada tahun 2019 mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia 2020. Masalah kewangan merupakan faktor masyarakat mengalami kesukaran dalam mengharungi pandemik ini. Oleh hal yang demikian, ramai masyarakat khususnya golongan belia menjadi gig worker pada masa ini seperti GrabFood, Foodpanda, Live dan e-hailing. Menurut Nusilah Ahmad 2020, gig ekonomi merupakan sumber baru untuk memperkembangkan ekonomi dan dijangka dimasukkan di dalam rancangan Malaysia yang ke-12 pada tahun 2021 sehingga 2025. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun. Kewujudan gig ekonomi ini berperanan penting untuk menggerakkan ekonomi negara walaupun semasa pandemik. Gig ekonomi ini juga dikategorikan sebagai aktiviti yang boleh menyumbang ekonomi negara dan dunia. Hal ini disokong oleh Warner A
2020, McKinsey dan Company menunjukkan bahawa gig ekonomi dijangka akan menyumbang 2.7 trilion US dollar pada tahun 2025 kepada dunia, atau 2% kepada ekonomi dunia. Peningkatan golongan belia dan pelepasan graduan dalam ekonomi ini juga antara faktor ekonomi ini semakin membesar. Menurut Jaafar, 2020, sebanyak 26% daripada rakyat Malaysia merupakan pekerja bebas dan jumlah pekerja bebas ini juga kian meningkat setiap tahun. Pengangguran dalam golongan belia ini merupakan masalah yang sudah berlaku dari zaman ke zaman. Hal ini demikian kerana belia merupakan modal insan yang berprospek tinggi dalam menggerakkan ekonomi sesebuah negara. Pengangguran belia yang tidak terkawal pastinya akan membawa impak kepada perkembangan ekonomi semasa. Menurut Blundell, 1999, terdapat dua komponen utama modal insan yang saling melengkapi, iaitu keupayaan awal sama ada yang diperolehi atau semula jadi dan kemahiran yang diperolehi melalui pendidikan formal atau latihan di tempat kerja. Modal insan tidak sama dengan aset lain kerana ia bukan hanya menghasilkan pasaran bekalan buruh, malah lebih daripada itu. Hall and Johnson, 1979. Persaingan yang tinggi untuk mendapatkan kerja bagi graduan-graduan menyebabkan golongan belia ingin mencuba nasib untuk menjadi usahawan. Modal insan tidak seharusnya dilihat dari segi latihan, kemahiran, kepakaran sahaja, tetapi juga mesti mempunyai ciri-ciri perkembangan manusia seperti sifat amanah, kejujuran dan bertamadun. Graduan-graduan di Malaysia sememangnya akan berhadapan dengan masalah pengangguran selepas tamat pengajian. Jadi mereka memilih untuk memulakan perniagaan dengan segala ilmu yang telah mereka perolehi sepanjang menuntut di universiti. Keusahawanan adalah merupakan proses mengenal pasti dan mengeksploitasi sesuatu peluang supaya ia memberi nilai dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan mengandaikan segala risiko yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Idris, 2009. Bagi mereka yang tidak memilih keusahawanan sebagai kerjaya, mereka memberikan alasan bahawa tidak memiliki kualiti yang diperlukan untuk menjadi usahawan, bukan seorang yang mampu menanggung risiko dan pentingnya kehidupan berkeluarga. Bukan sahaja graduan, malah golongan belia yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran juga berminat dalam bidang keusahawanan kerana golongan remaja ini mempunyai sikap ingin mencuba yang tinggi dalam diri mereka. Dalam rancangan Malaysia ke-9, kerajaan telah merancang untuk membudayakan keusahawanan dalam kalangan 1.5 juta rakyat Bumi Putra dengan tumpuan kepada pelajar, belia, siswazah dan wanita. Munich 2010 berkata bahawa pemikiran kritis adalah keupayaan untuk menguasai, membangunkan dan mengamalkan keupayaan untuk melihat hubungan antara pelbagai maklumat yang berada di persekitaran. Golongan belia sekarang lebih cenderung untuk melihat persekitaran kerana terdapat banyak usahawan muda yang berjaya dan perkara itu menyebabkan mereka semakin yakin untuk mencuburi bidang keusahawanan. Osman 2007 pula mempunyai pandangan bahawa setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi usahawan, namun aspek yang membezakan di antara usahawan dengan bukan usahawan ialah kesediaan mereka untuk mengadunkan kreativiti, inovasi dan pengambilan risiko dengan kesungguhan berkerjaya bagi membentuk, membangun dan memaksimumkan potensi diri dengan memanfaatkan peluang yang diperoleh. Pendekatan teori partisipatif dalam penglibatan ekonomi gig semasa pandemik COVID-19. Teori partisipatif bermaksud seseorang atau sekumpulan masyarakat dalam proses pembangunan membentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemikiran tenaga, waktu, organisasi, modal dan sumber. Pendekatan ini adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi dan masyarakat boleh turut serta dalam proses perancangan dan pembangunan masyarakat. Partisipatif juga merupakan kumpulan atau masyarakat yang terlibat dalam aspek untuk mengenal masalah, mengkaji pilihan, membuat keputusan dan penyelesaian untuk mengatasi masalah mereka. Oleh itu, teori partisipatif ini juga adalah sangat berkaitan dengan kegiatan gig ekonomi. Kegiatan ini disambut baik oleh golongan masyarakat di Malaysia, khususnya golongan belia kerana mereka dapat menyertai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi gig sekaligus dapat membentuk pembangunan ekonomi mereka dan juga negara. Statistik menunjukkan bilangan belia yang melibatkan diri dalam bidang ekonomi gig adalah 4.68% bersama dengan 15.25 juta daripada jumlah keseluruhan penduduk iaitu 32.6 juta di Malaysia. Statistik ini dapat mengurangkan kadar pengangguran terutamanya pada golongan belia.
Kadar pengeluaran negara mencatatkan trend penurunan daripada 5.3% kepada 4.9% pada Jun. Pada September yang dulu, kadar pengeluaran ini telah menurun kepada 4.7% bersamaan dengan 7,500 jumlah orang. Seterusnya, pendekatan teori modernisasi dalam penglibatan ekonomi gig semasa pandemik COVID-19. Teori modernisasi ialah proses evolusi pembangunan sosial, ekonomi dan perkembangan masyarakat yang mana untuk mencapai kemajuan, perindustrian barat dan nilai budaya barat menjadi model kepada pertumbuhan pembangunan ekonomi untuk negara yang kurang membangun. Okey, untuk gig ekonomi ini telah membantu masyarakat untuk membuka akaun sendiri atau perniagaan sendiri dengan lebih mudah. Okey, hal ini dapat dikaitkan dengan teori modernisasi yang mana teori ini lebih kepada untuk memudahkan urusan seharian masyarakat. Okey, seterusnya pada tahun 2020, sebanyak 0.7% penduduk bersamaan 2.43 juta orang telah bekerja dengan menggunakan akaun sendiri pada Ogos 2020 untuk meningkatkan pendapatan sendiri dan keluarga melalui peluang gig ekonomi dan bantuan daripada kerajaan. Merupakan sumber daripada Department of Statistics Malaysia pada tahun 2020. Selain itu juga, perubahan teknologi yang pantas. Dalam laporan ekonomi negara pada tahun 2017 dan 2017/2018 telah menggariskan bahawa pendigitalan dan breakdown teknologi dalam gig ekonomi merupakan sasaran negara bagi perkembangan era digital yang telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada golongan muda dan belia. Selain itu juga, kerajaan juga mengatakan bahawa kemahiran adalah sangat diperlukan untuk memastikan bahawa masa depan golongan muda terjamin. Kemahiran yang diperlukan ialah pemikiran yang kritikal, kreativiti dan pengurusan insan yang baik dalam kalangan golongan muda khususnya. Teori modernisasi ini juga sesuai dikatakan disebabkan oleh dalam perkembangan teknologi maklumat, ianya telah memberikan kelebihan kepada sesiapa sahaja yang ingin menceburi bidang gig ekonomi ini dan sekaligus dapat menyelesaikan masalah pekerjaan yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia. Contohnya, usahawan yang kini hanya menggunakan telefon pintar dan hanya perlu mempromosikan perniagaan mereka di mana sahaja sekalipun di rumah. Kaedah ini adalah lebih senang dan mesra pelanggan yang mana peniaga dapat berkomunikasi dan perkhidmatan mereka dapat berhubung secara terus kepada pelanggan menggunakan platform internet. Hal ini menyebabkan bahawa teori modernisasi merupakan teori yang sesuai dalam ekonomi gig ini yang mana ianya sesuai dengan arus semasa dan peredaran zaman yang mana perubahan ini berlaku secara berperingkat untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Seterusnya adalah persamaan dan perbezaan teori. Terdapat tiga perbezaan teori partisipatif dan teori modernisasi. Yang pertama ialah partisipatif, penglibatan penduduk maupun masyarakat untuk pembangunan. Manakala modernisasi pula ialah proses pemodenan daripada tradisional ke moden dalam sebuah masyarakat. Dan perbezaan yang kedua ialah memerlukan pendapat, suara, persetujuan, pemikiran, tenaga dan waktu masyarakat. Manakala modernisasi pula ialah mengetengahkan proses perkembangan teknologi dalam masyarakat. Dan yang terakhir ialah menekankan aspek persetujuan dan penyertaan dalam pembangunan bagi teori partisipatif, dan modernisasi pula menekankan kemajuan teknologi yang mana menjadi kayu ukur kepada pembangunan. Seterusnya adalah persamaan. Yang pertama ialah penglibatan belia juga berkait rapat dengan penggunaan teknologi dalam ekonomi gig yang mana membantu meningkatkan pembangunan negara. Yang kedua pula ialah penglibatan belia untuk menyertai Foodpanda, GrabFood dan sebagainya memerlukan banyak pendapat daripada pelbagai pihak bagi membenarkan belia untuk berhadapan dengan wabak penyakit berjangkit COVID-19 tersebut. Belia memerlukan teknologi yang canggih bagi memudahkan urusan mereka dalam menerima dan menghantar barangan yang telah dipesan.
Teknologi yang dimaksudkan adalah seperti kenderaan, peranti, talian yang digunakan oleh golongan belia yang menyertai GrabFood, Foodpanda, dan sebagainya. Aplikasi yang digunakan juga memerlukan teknologi yang canggih bagi memudahkan urusan jual beli. Seiring dengan pembangunan negara dan kemajuan teknologi, pembelian secara atas talian mula diperkenalkan bagi membantu urusan pembelian pengguna. Kesimpulannya, terdapat persamaan dan perbezaan antara teori modernisasi serta teori partipatif. Kedua-dua teori tersebut saling berkait dalam ekonomi JIG. Teori modernisasi penglibatan seseorang ataupun masyarakat dalam sebuah projek pembangunan, manakala teori partipatif mengenai proses pemodenan perkembangan dari segi teknologi, bangunan dan alat kalangan masyarakat. Penglibatan golongan belia di Malaysia yang memberangsangkan telah membuktikan bahawa kedua-dua teori saling berkait. Walau bagaimanapun, penglibatan golongan belia dalam ekonomi JIG diharapkan dapat merubah dalam beberapa cara yang beralasan dan saling berkaitan ketika negara bergerak ke dekad yang akan datang. Saya akhiri pembentangan ini dengan serangka pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.